Jadi kita tengok internet ni telah melahirkan online learning, teaching learning, dan kita tahu juga internet telah disrupt banyak perkara lah, di antaranya pengiklanan, retail, orang jual beli barang online, dan juga news kan, berita disrupt, diganggu oleh internet, dan banyak kedai yang dah tutup, company yang bankrupt pasal internet. Jadi macam mana Datuk lihat internet ni disrupt atau mengganggu teaching learning, terutamanya kat universiti? Saya tengok sebenarnya dalam konteks kita bergerak ke hadapan, kebanyakan daripada inovasi yang kita lihat hari ini kebanyakannya sebenarnya bersifat very destruktif. Kalau kita tengok satu yang paling mudah lah bagi saya, kalau kita ambil mobile phone yang kita pegang hari ini. Kalau dulu mobile phone ni hanya boleh buat satu perkara saja, kita boleh telefon saja. Tapi hari ini macam-macam kita boleh buat. Jadi, dan the fact that kita boleh buat macam-macam dengan mobile phone, dia disrupt benda lain. Umpamanya kalau kita tengok cara kita nak mengambil gambar, mungkin hari ini kita ambil gambar dengan mobile phone, jadi dia akan disrupt industri ambil gambar. Dia akan disrupt syarikat-syarikat yang mengeluarkan kamera ataupun produk-produk ini, dia disrupt. Kalau kita tengok, kita akses pada maklumat, library sekarang ni basically dalam genggaman kita. Satu library tu, Pustakaan Tun Landang sekarang ni dalam genggaman kita. Jadi kemungkinan cara kita menyediakan perkhidmatan perpustakaan harus berbeza. Jadi kalau dalam konteks internet, saya tengok dia juga bertukar pemikiran dan cara bekerja generasi hari ini. Hingga kan saya dapat tahu bahawa siang malam pun sekarang ni dah susah untuk kita define, sebab interaksi berlaku seluruh dunia. Jadi dalam konteks universiti, saya rasa teaching and learning pun pastinya akan ada disruption lah. Satu lagi Datuk, ni kalau ikut apa yang berlaku di US sekarang ni, pembelajaran online ni bertambah dengan pesat sampai 40%, 40% pertambahan tu dalam tempoh 2 tahun belakangan ni, manakala yang tradisional universiti ni tak bertambah, bilangan pelajar tak bertambah. Bahkan setelah universiti itu berkurang dengan drastik lah. Dan Profesor Christensen meramalkan dalam tempoh 5 tahun ni banyak universiti yang bankrupt. Pasal adanya online ni lah, ada online apa ni kan, universiti ni. Jadi macam mana Datuk lihat perkembangan ni, terutama di Malaysia ni lah? Saya ingat dia yang pentingnya keperluan untuk pengajian tinggi tetap ada. Sebab tu bagi saya innovation semua ni adalah about doing the same thing but differently. Jadi keperluan untuk mendapat ilmu pengajian tinggi tetap akan ada. Cumanya bagaimana ianya disampaikan. Dalam konteks ini berarti kemungkinan kemajuan teknologi yang ada hari ini dan juga membolehkan masyarakat out there mendapat ataupun mencapai pengajian tinggi itu, ilmu pengajian tinggi itu yang konvensionalnya kita datang ke universiti, tapi hari ini mungkin perkataan datang ke universiti itu tak ada. Jadi dia akan disrupt mungkin cara penyampaian pengajian tinggi. Perkara ni mungkin pada hari ini kita tengok macam something yang not possible to happen. Tetapi saya percaya satu masa lagi, dulu pun umpamanya kalau kita nak beli barangan, tak mungkin kita boleh beli secara online. Hari ini beli baju, beli kasut, semua online juga. Jadi berarti ada kemungkinan yang tinggi dan besar bahawa kemajuan teknologi hari ini akan disrupt cara kita menyampaikan ilmu pengajian tinggi. Dan saya rasa perbincangan ataupun forum yang akan dibuat pada hari Khamis ni very accurate lah. Kerana kita di UKM, itu yang kita nak sedang fikirkan. Kita nak galakkan semua ahli-ahli akademik kita memikirkan bagaimana cara terbaik kita menyampaikan ilmu pengajian tinggi ini dalam konteks dunia yang berubah dengan begitu kerap. Dan we don't want to be behind. Kita nak UKM terkehadapan. Macam tema kita selalu sebut, kita kata UKM mendahului masyarakat dan zaman dia, mengilham harapan, mencipta masa depan. So forum yang you nak buat ni, Reza, is something yang talking about this. Satu lagi tu yang pasal MOOC ni kan, Massive Online Open Courses ni kan, yang sekarang ni kalau tengok Harvard dengan MIT, dia join forces, dia tubuhkan edX. Dia buka khusus dia kepada orang awam secara percuma. Dan ada inisiatif baru tahun ini,
Di US kursus boleh diakredit, bukan program, kursus, salah satu kursus boleh diakredit. Dan kursus yang dia mendapat akreditasi ni boleh mendapat credit transfer apabila pelajar masuk institusi yang lain. Dan tak lama lagi apabila dikumpulkan kursus-kursus yang dapat akreditasi ini boleh dapat degree. Ini apalah ramalan lah kan. Dan terlihat macam mana perkembangan ni. Kalau orang boleh dapat degree daripada universiti terkemuka, apa nasib kita? Apa artinya ialah persaingan. Maksudnya pilihan. Sebenarnya kalau saya tengok kadang-kadang akhirnya dia akan menjadi sebagai macam kita menawarkan menu ataupun more buffet style. Maksudnya kita mungkin menawarkan perkhidmatan, tetapi sesiapa saja boleh mencapai perkhidmatan kita. Dan kalau kita tengok hari ini dengan proses globalisasi dan sebagainya, sebenarnya dia telah melanggar sempadan-sempadan ni. Jadi berarti someone mungkin in Europe boleh mendapat ijazah kita. Kalau kita benar-benar menjadikan the virtual world itu sebagai satu proses penyampaian yang baik. Tapi dalam masa yang sama berarti orang Malaysia juga boleh mencapai perkhidmatan daripada pendidikan tinggi pada tempat lain. Jadi dia cabaran yang besar pada kita. Penting bagi saya UKM harus memikirkan apa dia tawaran kita, what is our offering, why should people come to us, apa dia kehebatan kita, apa keunikan kita, why UKM itu harus menjadi satu pertaruhan yang besar untuk UKM. Dan saya rasa saya nak ambil kesempatan yang ringkas ni dalam kita untuk menyediakan tentang kongres pengajaran pembelajaran yang kita buat. Dah agak bertahun-tahun, 4 tahun, 4-5 tahun dah kita buat. Dan kita juga harus memikirkan kongres ni supaya menjadi sesuatu yang luar biasa sifat dia. Itu yang saya sebut dulu, saya kata hopefully the congress on end of the year ni akan create the surprise. Dan juga benar-benar serve the purpose kongres pengajaran dan pembelajaran. Saya tak dapat hadir hari Khamis ni. Jadi saya ambil kesempatan ni lah kepada semua yang hadir dalam forum ini supaya benar-benar menjadikan platform ini sebagai satu platform yang bernilai tinggi, dan kita semua satu UKM dan kita akan bersedia untuk menghadapi perubahan ini, disruptive innovation ini, dan supaya kita sentiasa terhadapan. Dan saya sekali lagi mengajak rakan-rakan semua untuk meletakkan teaching and learning ini sebagai satu yang very serious, satu tanggungjawab yang besar, dan kita nak jayakan kongres pengajaran dan pembelajaran pada hujung tahun ni insya-Allah sebagai satu kongres yang bernilai tinggi. So saya ucapkan terima kasih kepada Prof Reza, PPA punya tim, dan juga semua ahli-ahli forum yang datang, speakers yang kita jemput hari ini daripada USN dan Universiti Malaya, supaya kita sama-sama lah pastikan UKM especially terus terkehadapan and survive dalam dunia yang begitu persaingan yang begitu hebat. Okay, Reza, so good luck in your forum.